Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min azabil qabr. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Ustaz Mi di dalam Info Islam. Baru sahaja Ustaz Mi berdoa dengan doa Nabi Muhammad SAW yang Nabi minta 7 perkara ataupun 7 hal yang Nabi minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini sangat penting. Kenapa? Ketujuh perkara ini kalau kena pada kita, maka celakalah kita di dunia dan di akhirat. Dan tidak bahagialah kita di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu doa ini penting. Kenapa? Ustaz Mi akan jelaskan secara ringkas. Yang pertama, Nabi minta, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Wahai Allah, aku minta dilindungi daripada kelemahan. Kelemahan satu sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam sendiri tidak menyukai. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad SAW menyatakan al-mu'minun qawi khair wa ahabu ilallah min mu'min dha'if. Sesungguhnya mukmin yang kuat, lemah lawannya kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Itu yang pertama, sebab tu Nabi minta dilindungi daripada sifat lemah. Yang kedua, wal kasal, rasa malas. Nabi minta lindung sifat yang kedua daripada rasa malas. Kenapa? Sebab rasa malas adalah ciri orang munafik. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik ini dia akan masuk dalam kerak neraka. Maka bila kita ada ciri orang munafik, ia dicela oleh Islam. Rasa malas dicela oleh Islam. Sangat dibenci oleh Islam. Kerana orang munafik dia ada perangai macam ni. Iza qamu ila solah, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Iza qamu ila solah, qamu kusala. Mereka ini bila nak bangun untuk melaksanakan solat, dia akan bangun dalam keadaan malas. Jadi Nabi minta lindung daripada sifat malas. Yang ketiga, Nabi minta lindung daripada sifat al-jubni. Wal-jubni, daripada sifat pengecut. Kerana sifat pengecut juga adalah sifat daripada munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah pengecut. Di belakangnya cakap bukan main lagi kehebatan, rasa nak perang sangat-sangat, tapi bila diajak perang, macam-macam alasan diciptakan untuk tidak mau perang. Ini adalah ciri orang munafik. Dan orang Islam tidak boleh jadi pengecut. Kerana orang Islam adalah orang yang sanggup mendepani semua ujian di dunia. Sama ada dari segi musibahnya, dari segi apa saja ujian yang Allah Ta'ala beri, mereka akan hadapi. Mereka tak pernah down. Mereka tak pernah rasa depression. Mereka tak pernah rasa sedih. Tak pernah rasa sedih. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang yang bukan pengecut. Mereka akan terus move on. Itu adalah sifat orang Islam, bukan pengecut. Jadi Nabi minta lindung daripada sifat pengecut. Yang keempat, Nabi minta lindung daripada al-haram. Wal-haram, apa dia? Nyanyuk. Kerana nyanyuk merupakan satu perkara ataupun penyakit 70 tahun ke atas mereka akan menjadi tidak mampu menguruskan diri mereka, mereka jadi lupa, mereka jadi kanak-kanak balik. Ini satu sifat yang akan mendatangkan fitnah yang besar kepada orang tu sendiri. Sebab apa? Sebab nanti anak pun akan menghadapi ujian yang besar nak menguruskan
ayah ataupun mak yang macam tu. Jadi kita nak kita macam generasi sahabat dulu. Seperti Asma bin Abu Bakar masih boleh membaca Quran ketika umur 90-an. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari ketika umur 80 tahun masih masih berada dalam mesyuarat Muawiyah bin Abi Sufyan dalam kempen untuk melancarkan peperangan di Turki, pembukaan kota Konstantinopel. Nampak orang Islam macam mana? Mereka bukan nyanyuk. Di umur 80 tahun, di umur 90 tahun boleh baca Quran, masih ada semangat nak berperang. Dan yang paling penting, kenapa kita tak boleh nyanyuk ni? Kenapa? Sebab nak ketika saat kematian kita masih ingat Quran, mulut kita masih boleh berzikir, mulut kita, pemikiran kita masih boleh mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita mampu melafazkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Begitu. Kemudian Nabi minta lindung kepada fitnah ataupun ujian daripada kehidupan. Ujian kehidupan kata ulama ialah ujian ataupun musibah yang berlaku di dalam kehidupan kita yang membawa keburukan kepada kita. Contohnya Allah Ta'ala bagi ujian harta, kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lalai dengan harta dan kita jauh daripada agama. Ujian dengan kehidupan, kita diberi ujian isteri yang derhaka kepada kita, maka disebabkan itu berlaku penceraian, itu juga ujian kehidupan. Kita diberi anak lalu anak derhaka kepada kita, itu juga ujian kehidupan. Kita diberi kemalangan sehingga kemalangan itu menyebabkan kita jadi down, kita jadi tak bahagia kehidupan kita, maka itu juga ujian kehidupan. Dia membabitkan lahiriah dan batiniah ataupun fizikal dan juga mental kita. Itu adalah ujian kehidupan. Jadi kita minta lindung daripada ujian kehidupan. Ujian yang seterusnya ialah fitnatil mamat, iaitu ujian kematian. Ujian kematian kata ulama ialah ujian di mana di saat kematian kita, di saat nazak, syaitan akan datang pada kita, menghasut kita. Di saat genting itu kita perlu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab man akhiri kalamuhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kalamnya, dia akan masuk syurga Allah. Itu saat genting. Dan di saat genting itulah syaitan akan mendatangi kita untuk menyesatkan kita, untuk kita mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Kerana di dalam kematian, di saat nazak itu jugalah, innamal a'malu bil khawatimiyah. Sesungguhnya nilai amalan seseorang itu dilihat pada saat penghabisannya. Kalau kita nak tahu orang tu husnul khatimah ataupun tidak, lihatlah di saat kematiannya. Jadi di saat itu kita sangat genting. Sebab tu Nabi minta supaya kita dilindungi daripada ujian kematian, di mana waktu tu kita tak boleh nak mengucap, di mana waktu tu kita dihasut oleh syaitan sehingga kita mati dalam keadaan maksiat. Dan elok cantik amalan kita di saat kematian, syaitan datang sebagaimana datangnya syaitan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ringkaskan cerita Imam Ahmad bin Hanbal, bila dia nak meninggal dunia, anak murid sedang menalkinkan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah pada telinga dia. Dia kata tidak, la. Kenapa? Lalu anak murid ni terkejut. Lalu anak murid tanya dia, kenapa ni? Kami ucapkan la ilaha illallah supaya kamu boleh mengucap pada akhir kalam kamu la ilaha illallah, kamu sebut la, tak nak ni kenapa? Aku bukan kata pada kamu, kata Imam Ahmad. Aku kata pada syaitan yang datang pada aku di saat ini. Allahu Akbar. Syaitan datang kepada kita maksudnya. Syaitan datang di saat genting itu untuk menyesatkan kita, untuk menjadikan kita mati dalam keadaan maksiat. Jadi penting sangat doa ni. Apa syaitan datang? Apa perbuatan syaitan ketika syaitan itu datang pada Imam Ahmad? Dia menggigit jarinya, kemudian syaitan kata pada Imam Ahmad. Syaitan kata, kamu telah menang wahai Imam Ahmad. Kamu telah berjaya wahai Imam Ahmad. Kamu hebat wahai Imam Ahmad. Kerana segala tipu dayaku semua sia-sia. Hari ini kamu menang, kamu hebat. Syaitan cuba mendatangkan rasa ujub kepada Imam Ahmad. Sebab itulah Imam Ahmad mengatakan, tidak. Aku tidak aman selagi mana aku belum mati. Selagi aku belum mati, engkau terus dengan tipu daya engkau dan aku tidak akan aman. Allahu Akbar. Maknanya syaitan mahu Imam Ahmad mati dalam keadaan ujub, rasa bangga diri. Hati-hati. Jadi sebab tu pentingnya doa ini untuk kita mohon pada Allah supaya kita mati dalam keadaan
yang dilindungi di dalam penjagaan Allah, sehingga kita mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Nabi minta lindung pada Allah daripada azab kubur. Kenapa? Sebab azab kubur adalah azab yang dahsyat, permulaan kepada azab-azab yang lebih dahsyat. Kalau dah azab kubur kita kena, azab yang lebih dahsyat selepas itu akan kena. Sebagaimana sebuah hadis daripada riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawa bila roh itu dikembalikan, lalu ditanya apa agama kamu, siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, siapakah Nabi yang diutuskan, lalu kita kata aku tak tahu. Lalu dengar satu suara, hamba-Ku telah mendustakan aku, bukakan pintu neraka. Lalu datanglah hawa daripada neraka yang panas, datanglah bau busuk daripada neraka yang sangat busuk, dan itu menyebabkan satu seksa. Lalu datang muka yang berwajah buruk, pakaian yang buruk, dengan bau yang busuk datang pada dia. Lalu dia kata, siapa kamu ni? Muka kamu tak menyenangkan aku, bau kamu tidak menyenangkan aku. Aku adalah amalan yang buruk, dan aku datang kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang bermaksiat seperti kamu. Lalu datanglah azab demi azab demi azab demi azab. Kemudian dia mengatakan, wahai Allah, wahai Rabb, jangan kau tegakkan hari kiamat. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dia tahu azab selepas itu lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Wallahu a'lam. Inilah 7 perkara yang Nabi minta, dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh amal dan saya boleh amal. Doakan saya juga. Assalamualaikum.